Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masuk lagi kuliah kita sikit. Takrif agama. Okey? Takrif agama. Kita ambil faham. Kita ni agama daripada Allah. Allah Ta'ala bagi kat Nabi. Nabi bagi kat kita. Tapi kita kena faham tu makna agama tu apa dia. Kita ambil faham makna agama. Jangan kita ada agama tu apa dia. Ambil tu faham agama. Maka ni tu guru pengarang kitab, dia nak ulas kat kita. Dia nak ulas mula tentang tauhid, tentang ilmu yang kata bab beriman kepada Rasul macam mana, beriman kepada Nabi macam mana. Kemudian dia nak cerita lagi kita apa makna takrif agama. Kemudian bila dah kata kita dah tahu takrif agama, apa pula tanda-tanda orang yang beragama. Kita orang beragama, dia mesti ada tanda-tanda dia. InsyaAllah kita tengok baik. Takrif agama. Agama itu adalah dia nak habaq makna agama. Agama itu adalah apa dia? Ibarat. Apa dia ibarat? Cerita. Ibarat makna cerita. Macam kita duk mengaji, duk menyanyi tu, ibarat ayat apa? Ibarat macam mana ni mengaji? Pandai menyanyi bini saya ni. Ibarat ayat di daun keladi lah macam-macam. Ni nak tahu ibarat mana cerita. Cerita daripada himpunan segala agama. Yang kata agama itu ialah ibarat, dia bagi contoh kat ibarat cerita-cerita perkara-perkara daripada perhimpunan yang bersangkut paut dengan apa? Dengan segala apa ni? Tengok. Segala hukum hakam. Dia kata hukum tu makna hukum hakam yang datang daripada Allah. Tu makna kita nak ambil tu. Tu hukum orang yang berada agama. Tu makna agama. Agama itu adalah ibarat daripada himpunan. Banyak cerita dah terimpun bab cerita ni apa dia? Segala hukum. Tulis sama segala hukum hakam. Yang didatangkan, yang dihantarkan setengah kita, yang dihantarkan. Benda ni bukan kata kita kata bukan kata sama-sama kita dah. Yang dihantarkan oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. Jangan buat cacat main. Ni agama ni sampai walaupun kita orang beragama, makna agama pun kita tak tahu, bercakap merapu tak tahu Allah ni, sumpah tak tahu Tuhan ke. Ya Allah, kesian saya tengok jenis puak-puak kapiak tak apa ni orang Islam. Islam takkan hang cakap begitu. Aduh, hantam agama. Kemah tu kita punya tabung haji tu, siapa yang selamat? Dia kata Guan Ing dah selamat, kau tunggu haji. Dia tak tahu benda tu dalam hang apa ni, ya Allah ya Tuhanku, hang sampai lagu tu. Buka sendiri dalam Facebook kan, buka dalam apa, dia sendiri kata, dia kata siapa penyelamat tabung haji? Dia kata Guan Ing. Sikit-sikit Guan Ing, sikit-sikit DAP. Buat tu duk maki Islam. Tu saya setengah ustaz marah kat saya tu. Satu tempat buang saya je sini. Tak bagi saya mengajar lah, dia dah hantar DAP. Dia duk kerja belah DAP. Bodoh. Tak kenal musuh Islam, tak kenal Islam, tak kenal Allah, tak kenal Rasul. Bangga hang dapat elan 30-40 ribu, hang bangga awak elan ni boleh selamat tak? Elan tak boleh selamatkan kita. Allah dan Rasul saja boleh selamat kita. Tak ada elan, tak ada undang-undang yang boleh selamat kita, melainkan tekan betul Allah dengan Rasul. Tengok kawan isteri dia pun jadi macam saya stroke. Saya pun jadi stroke. Apa saya buat? Ubat ni syariat. Pergi kat bagan spesialis, makan yang itu syariat. Nak faham, pegang hakikat tahu apa dia? Setengah orang makan ubat, dia pegang syariat, dia tak tahu syariat ke hakikat tahu tak? Saya tak fikir soal ubat tu. Cuma syariat kata pi ambil doktor ni makan, itu syariat. Hakikat dia berselawat banyak-banyak kepada Allah dan Rasul.
Saya nak berdoa pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Tiap-tiap kali saya nak semayang ke, nak baca doa pun selit yang tu, tanya kat Rosni lah, senang. Dia jadi duk bantu saya. Saya nak mengucap ni, nak baca doa ni, asyhadu alla, bayangkan tuan, kita dah angkat tangan ni, aku bersaksi tidak ada Tuhan lain, aku patuh, aku taat melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, Nabi aku. Doa tu saya duk minta kat ubat lah, minta kat Allah Ta'ala. Tu bagi tahu kat cuk tu, bagi tahu tu kat bini lagu tu, pegang betul dia, berselawat la ilaha illallah. Saya lepas subuh kok mana pun habis tak ada 10, 15, 20, 30 kali la ilaha illallah. Tak sah lah, tak faham makna, tak apa lagi. Ingat Allah tu Tuhan aku, Allah tu Tuhan aku, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mula-mula tu besar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagi melekat dalam otak kita. Cikgu Leh kata, mantap hari ni. Tak mantap macam mana? Tuhan tolong lah kalau nak bagi. Allah. Cikgu Leh pun saya tak kenal. Dia telefon, saya teriak. Dia telefon kata, ustaz dah di mana? Tak boleh nak create apa tu, nak kata Cikgu Leh tu nak apa, tak tahu lah. Ujian Tuhan ni, alhamdulillah, elok dah. Elok dah. Baik, agama itu adalah ibarat daripada perhimpunan segala hukum hakam. Hukum sikit sangat, hukum hakam. Yang dihantarkan, hukum hakam ni bukan kita boleh ikut kepala otak kita pergi duk cakap tak tahu halal kat Allah dan Rasul, tak boleh. Boleh duk kata pula lah, mana ada dalil dan Al-Quran mengatakan wajib semayang. Kita tak payah, kalau semayang tak khusyuk, tak payah semayang. Dalil kata wajib semayang tu mana ada. Bodoh punya. Duk buat acah-acah main dengan Tuhan. Tu tak kenal Tuhan lah tu. Pergi kata pada Allah dengan kita yang mana dulu, kita lah dulu, lepas tu baru kita boleh kata Allah. Tuan-tuan tengoklah tuan-tuan, ni akhir zaman ni, orang hina Allah, orang hina Rasul. Aduh, kita kata apalah nak jadi kat mereka pun nak mati. Teruk. Baik, hukum yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tu apa dah? Nama bagi zat Tuhan kita. Ta'ala tu nama maha agung, maha tinggi. Tu semua dia ada tu. Kepada sekalian hambanya. Tu dia tuan-tuan. Bagi cantik, pegang ni kalimah ni. Tuhan kata, aku hentak agama mai, aku nak bagi kat hamba dia. Siapa dia? Hamba Allah. Kita ada hamba daripada iblis, hamba setan, hamba jin, hamba manusia. Adakah kita hamba jin? Adakah kita hamba iblis? Adakah kita hamba manusia? Adakah kita hamba kepada Allah? Tuhan kata, hak yang ni aku nak bagi. Orang ni aku nak bagi banyak-banyak kat dia. Aku kasih kat dia, aku sayang kat dia, aku nak bagi kat dia. Sebab itu Tuhan bagi kita tengok sihat. Tapi apa? Bukan mudah. Ni nak jadi gelong macam ustaz ni bukan yang mudah. Seronok. Bila kau Rosli cakap kasar sikit teriak, Allah mahu gelong masa tu. Aduh, kata. Tu dia. Ni tengok dia kata sini ni. Bukan senang tuan-tuan ni nak dapat benda-benda lagu ni. Allahu Rabbi. Allah Ta'ala lah angkat darjat kita semua. Saya tuan-tuan semua ni, isteri yang ada bini apa, Allah Ta'ala angkat darjat. Allah Ta'ala angkat darjat kita. Orang perempuan main mengaji kat ustaz, perkara-perkara yang bersangkut beragama, Allah Ta'ala angkat darjat kita. Ni suami kita tak boleh main pasal dah kerja, dah Allah Ta'ala bagi. Bercakap dengan bini kita, dengan suami kita, abang lagu ni. Ada kita kata abang lagu ni, dia marah. Dia bukan hamba Allah tu. Orang ni hamba Allah macam kita. Ni hamba Allah ni yang kita main pasal apa? Allah dah angkat darjat kita sebagai hamba dia. Kalau dia tak bagi kita sebagai hamba dia, tuan-tuan tengoklah waktu lah ni.
Kita hamba Allah, orang hina Islam kita marah. Hampa jangan duk hina Islam, hampa jangan duk kata kat Nabi aku, hampa jangan duk kata kat Tuhan aku. Banyak orang bukan duk gelak duk kata kat. Di satu tempat dia sini mengajar duk kata lagu tu, oi. Buang, saya bukan heran sangat saya kata. Buang pi, 2 tempat 3 tempat buang pi. Saya memang saya tak mau. Kalau boleh mengaji kat saya, panggil. Tapi saya keras sikit lah. Kita tahu tempat tu lagu tu. Tuan-tuan, kita ni ingat, kita main masjid, rumah Allah, bukan Tuhan duduk di rumah. Allah, saya mengajar di Kerpan lagu tu lah, tapi mati dah. Ustaz, soalan nak tanya Ustaz. Baca kitab Faridah ni, Ustaz mengajar, dia kata qadrah Tuhan ada kuasa, Tuhan ada kuasa, Tuhan lagu ni. Yang dia duduk di rumah tu buat apa? Kita buat ayam kat dia, kita buat yang kat dia yang duduk di rumah. Tuhan apa? Kuasa apa dia? Rumah pun kita kena buat kat dia. Tu dia tak tahu, kata rumah Allah maksud apa? Bukan Tuhan duduk di sini, bangunan ni Tuhan sayang. Tempat kita nak sembah dia, bukan Tuhan duduk dalam rumah. Tak mengaji, pergi 2 kali mati dah. Dan nasihat abang dia. Tapi dalam duduk sakit tu dia mai jumpa Ustaz, minta saya tak erti Ustaz yang kata masjid rumah Allah Tuhan duduk dalam rumah lah. Kesian kat dia orang. Habis tu lagi dia pergi mandi, lagi dia pergi tu, dia kata pancong tu saya duduk abang kat depa tu terus bersih macam mana lagi Tuhan nak pergi payah dia kata. Dia sampai lagu tu tak tahu. Aduh. Ni kalimah ni kita hamba ni tuan-tuan ingat. Tak semua. Janganlah kita jadi hamba manusia, janganlah kita jadi hamba pemimpin, janganlah kita jadi hamba pemerintah yang zalim. Jangan pemimpin yang hati zalim, itu hamba kita. Ni dia kan. Sekalian hambanya Tuhan atau nya tu kata hambanya. Bukan semua hamba dia. Kita hamba dia. Yang macam mana? Yang mukallaf, yang dah balik, berakal, sihat panca indera. Mukallaf lah kita ni, mukallaf dah balik, dah berakal, sihat panca indera kita. Hambanya yang mukallaf atas lidah rasulnya. Mana dia cerita daripada rasulnya Nabi kita Allah Ta'ala lantik Nabi kita, kemudian Nabi lah cerita kat kita semua perkara Allah. Mana kita tahu Nabi habaq, yang Nabi habaq semayang puasa, Nabi lah cerita kat kita. Hambanya yang mukallaf atas lidah rasulnya, semua punca pada Nabi kita, semua punca Nabi kita. Semua punca Nabi. Kalau tak ada Nabi, tak kenal kita. Tuhan pun kita tak kenal, apa pun kita tak kenal. Semua punca daripada kita mengenal Nabi. Yang membawa kebajikan, yang berkekalan kepada mereka. Tu dia. Kita ikut Allah Ta'ala lantik kita sebagai hamba dia. Kita dah Allah, beruntung kita jadi hamba Allah. Beruntunglah kita jadi hamba Allah. Dah kita beruntung jadi hamba ni, benda yang macam mana yang kata kita beruntung ni? Nabi lah ajak kat kita. Ini pun dia hina Nabi lagi. Sampai kelah tak mengaku kata dia bercakap betul, bercakap betul, dia tetap dia kekal kata dia betul. Hak seorang lagi dia mengaku kata dia Tuhan. Hui. Loya. Kalau aku jadi Tuhan, hang buat acah-acah main lah. Boleh buat acah-acah main ke kalimah tu, kalau aku jadi Tuhan. Hebatnya hamba, hebatnya. Nabi pun tak pernah kata dia kalau aku jadi Tuhan. Hang mamuk saja pergi mengaku begitu. Dia tak tahu nak cakap dengan Allah Ta'ala. Kalau mati nak jadi macam mana. Dia kata lagu tu pengsan dalam parlimen. Allah Ta'ala uji. Ni pun sopa juga lah. Tembik muka pun sembit dah. Dia hina Nabi. Teruk sungguh. Kita hina Nabi lagu tu. Pok-pok kapiak tu dia bagi ruang untuk mereka lah. Cumalah kita ni kita dah pegang Muhyiddin pemimpin kita. Mereka tak berani. Mereka tak berani cakap. Bangladesh tu pun kena hantar. Haram main Malaysia dah. Tapi dia hina. Kita tak tolong mereka, tak buat kat mereka lagu ni. Jangan buat begitu, jangan. Lah kita tengok
Macam ni, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wajib kita taat kepada Allah, kepada Rasul juga, pemimpin di kalangan kita. Pemimpin macam mana? Pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang taat kepada Rasul, wajib syarak kita ikut. Wajib syarak kita ikut. Pemimpin hak lawan Allah, pemimpin hak lawan Rasul, waktu tu wajib kita mufarakah. Tak ada, boleh tak ada toleransi dalam beragama. No. Kita taat kepada Muhyiddin pasal apa? Pasal dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasul. Yang tu, itu cara tak? Ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wajib kita taat kepada Allah, wajib syarak. Wajib kita taat kepada Rasul, wajib syarak. Dan wajib kita taat pemimpin di kalangan kita. Kalangan apa? Kalangan orang yang beriman. Pemimpin hak taat kepada Allah Rasul, kita wajib kena taat. Tu dia lagu tu. Lagu ni yang orang marah sangat tu. Takkan saya kata lagu ni Pak Dut salah kot, tak ada masalah Pak Dut. Tak ada salah yang dia tak bagi saya bah. Nak suruh kita di AP dia maki kita lagu tu. Ambil apa ni, Quran koyak lempang. Hina lagu ni. Tak boleh kata lah. Saya orang yang mula-mula kata dulu. Yang bawa kebajikan, yang berkekalan, tu dia. Kita dapat ni, dia datang hamba Allah tu. Kita dah jadi hamba Allah, kita apa? Kita mendapat kebajikan berkekalan pada hari-hari bila pada mereka. Macam kita ni, orang yang taat, patuh kepada Allah dan Rasul, kita jaga pada agama, kekal kita Allah Ta'ala angkat darjat kita tinggi, angkat darjat kita tinggi. Kita masuk baik, kita masuk tanda beragama. Bila lah kita cerita tentang agama, mesti ada cara kita nak jadi orang yang beragama. Kita ni agama Islam, semua mengaku kata Islam. Tanda di sini ni tanda bukti kita nak mengaku kata kita beragama. Bukti dia ni, cara-cara macam mana kita nak jadi orang beragama. Ni untuk guru pengarang kitab dia ulas kat kita tanda beragama. Hampa nak kena ini agama lagu ni, apa dia? Segala tanda beragama, kita bolehlah tanda tu tulis sikit. Tanda orang yang beragama. Segala tanda orang yang beragama, dia kata segala tanda agama, makna segala tanda orang yang beragama itu ada 4. Bukan banyak sangat. Aduh, kita ni bercakap lah ni, orang perempuan tempat-tempat saya lah ni, nak ikut agama mampu lah kita. Aduh, kesianlah kat hampa. Hak yang nak buat agama, yang ni nak agama, mampulah kita. Macam mana kita nak seronok suka dah. Kami bukan tak mau agama, kami nak kemajuan. Mati dah. Dengar sendiri dan ni telinga Tuhan. Ya Allah, dia boleh cakap begitu. Last sekali saya tengok macam mana dekat dah mati dia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Tuhan ampun dosa dia. Semayang rajin. Dia boleh cakap begitu. Kami bukan tak mau Islam, kami nak kemajuan. Aduh. Ya, seorang lagi pula kata nak kira agama kok ni agama nan kuih lah. Aduh. Pedih. Ustaz dengar pedih, ustaz diam katanya. Yang baik ya tu baguslah. Kalau muda ketampaklah kata. Hang mengucap 2 kalimah syahadah. Dua-dua mengucap 2 kalimah syahadah. Tidak, agama kamu dah rosak. Ni pasti dia ada tanda-tanda dia. Kita tengok. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Tanda beragama. Baik. Yang pertama, kita nak jadi hamba Allah, kemudian kita nak jadi orang yang beragama. Tanda beragama, orang ni orang yang beragama. Orang ni orang yang tak ada agama. Orang ni orang menghina agama. Kita nak tu. Apa dia? Sah i'tikad. Ni pegangan hati. I'tikad ni bukan mulut, ni pegangan hati kita sah. Sah tu macam mana? Dia dapat benda ni ada hubungan
Hubungan ambil kat ustaz ambil kat Tok Saleh ambil kat Panai ambil guru sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hak kita mengaji ni bukan ustaz ikut kalau tak ustaz ambil dak Allah hantar Tok Saleh ambil apa? Ambil kat Panai ambil kat Syekh Muhsin Syekh sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kita ada tarik, ada perhubungan. Nak mengaji pun cari ustaz yang ada perhubungan. Bagi ada kontak kita dengan tok guru ni pi sana tok guru baru ada hubungan. Syai'tikad iaitu jazam. Makna jazam pegangan yang putus. Jazam. Pegangan yang putus. Dia kata pasti. Dia benda pasti, benda sungguh. Ambil di mana? Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran hadis, bukan ikut dan borong. Itu dah tengok nanti saya hentak kat Faiz. Ni bawa hentak mai kat saya. Betam perdana. Panggil 4-5 orang, di depan tu ada kita kata tempat orang mati. Ada tempat orang mati. Ni tempat orang mati ya, tempat kita kata mereka buat tanda-tanda semua tu. Macam kita tepi tu. Allahu akbar. Tu ada nanti saya nak tembak kat Cikuileh. Cuba tengok benda tu sampai. Bukan Hindu, bukan Melayu. Pakai kepiah putih, pakai serban. Kita pun nak berzikir di rumah pun macam ustaz lah. Di rumah pun ustaz tak buat merapu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jangan dia buat. Ni bila tahlil tu sana duk puncang kontang la illallah, la. Tak sah lagu tu. Sebut betul-betul. Bukan mudah, bukan jalan punya kalimah, bukan kalimah kosong-kosong. Bukan kalimah nak boleh sebut tu. Kena suruh lah tengok Hindu ke Cina nak sebut benda tu mampu. Kita bersebut la ilaha illallah. La ilaha, pegang. La ilaha mulut kita. La ilaha illallah. Bukan boleh la ilaha illallah. La ilaha tu jadi gelong. Semua belajar lagu tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kena? Ngaji baik kena insya-Allah. Tengok. Ya, dia tu makna kata yang kata sah i'tikad. Apa dia macam mana? Dia sah i'tikad. Iaitu dia kata iaitu jazam yang putus. Ambil di mana? Al-Quran dan juga hadis. Dengan apa yang diiktikadkan. Apa yang diiktikadkan. Iktikad ni pegangan hati. Iktikadkan. Oleh siapa? Ahli sunnah. Dia katanya ahli sunnah wal jamaah. Itu makna ahli sunnah. Apa dia ahli sunnah? Satu golongan. Makna tulis yang kata ahli sunnah satu golongan ataupun satu puak yang mengikut perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah tu apa dia? Satu golongan atau satu puak yang mengikut perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Tu ahli sunnah, satu golongan, satu puak yang mengikut perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah tu apa dia pula? Ahli sunnah wal jamaah dia mai tu. Satu sama juga, sama makna. Satu golongan, satu puak yang mengikut jamaah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut para sahabat lah. Bila Nabi tak ada, lagi mai sahabat Nabi, mai keluarga Nabi, mai sahabat Nabi, mai sahabat ke kita. Kita ikut hal yang ni. Jangan ikut hal Syiah tak mau. Pilih ikut Syiah pula dah. Wahbiyah semua tak mau. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Wahabi Syiah bukan ahli sunnah wal jamaah.
kita ni ahli sunnah wal jamaah. Baik, makna yang kata ahli sunnah satu golongan ataupun satu puak yang mengikut perjalanan Nabi SAW. Yang wal jamaah dia kata sini ahli sunnah wal jamaah, dia kata sini ahli sunnah ya wal jamaah pula satu golongan, satu puak yang mengikut jamaah para sahabat dan jamaah para Nabi SAW. Itu maksud dia. Boleh faham dah. Habis tu malah sah i'tikad. Kita tengok pula yang kedua. Yang pertama i'tikad, baik. Yang kedua apa dia tak? Qasad. Tu mana kata qasad. Qasad ni pada niat. Mana qasad tu guru orang kitab mana niat. Tadi sah i'tikad. Pegangan hati kita tu sah. Kita ikut mana? Ikut ahli sunnah wal jamaah. Apa dia ahli sunnah wal jamaah? Orang yang ikut perjalanan Nabi, para sahabat Nabi, alim ulama. Kita ikut benda ni. Baik, kemudian kita sah, iaitu menunaikan ibadah dengan ikhlas. Beramal ibadah kita. Beramal ibadah kita, sembahyang, puasa, zakat, haji, pi umrah dan sebagainya. Pendek kata apa juga ni, kita pakai tutup aurat kita tu macam mana, duduk dalam rumah kita macam mana, ikut. Tu dia kata tu iaitu menunaikan ibadah dengan ikhlas. Buat amal ibadah kita ikhlas. Jangan hang sembahyang pasal apa? Yalah aku nak masuk syurga. Hang buat wahabi lagu tu. Sembahyang nak masuk syurga. Siapa dia pokok anti kita tu? Hasan Basri. Rabi'atul Adawiyah, saya dengan Kak Rosni pergi tengok makam Rabi'atul Adawiyah, Hasan Basri, kami pergi tengok makam. Wahabi cukup bangga. Daripada ini orang yang taksub pada agama. Daripada taksub pada agama pula tak. Kita sembahyang memang nak masuk syurga, tak payah lagu tu. Macam saya main mengajar sini pasal cikgu leh nak bagi lagu tu, tak terpakai, tak ada pahala. Tuan-tuan main pun lagu tu juga, tak ada pahala, tak ada apa, tak ada makna. Dengan tujuan-tujuan lain daripada Allah Ta'ala, kita takkan apa. Allah Ta'ala bagi ke kita, tu bimbang. Tidur masak nasi, bubat ejeh tak jahat lagi, Tuhan bagi kita elok, nasi elok. Lagu tu lah kita. Ambil dia pun lagu tu lah. Sifat hakikat dia Allah Ta'ala jaga kita bagi jadi elok. Kitab Faridah ni bukan calang-calang orang boleh macam ni. Dia mudah sangat, dia ringan, tapi Allahu Rabbi, ibarat dia cukup hebat. Iaitu dia kata menunaikan ibadah dengan penuh ikhlas. Ikhlas makna kata kita semayang, aku semayang kerana ubah saya beritahu dah kat mereka, saja aku semayang pada maghrib kerana syurga. Allahu Akbar. Senanglah. Esok malaikat sepak masuk neraka. Kita ada aku semayang kerana Allah Ta'ala. Bila dah kita buah kalimah kerana Allah Ta'ala, di waktu tu kita semayang baru kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal aku, Allah tu Tuhan aku. Tu dah kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar kita. Makna Allahu Akbar tadi kita nak semayang tu apa dia? Allah tu Tuhan aku, Allah tu Tuhan aku, Nabi Muhammad tu Nabi aku. Pegang tu. Tu waktu kita nak kata Allahu Akbar. Jangan kosong. Nak gerak je Allahu Akbar, Allah lah Tuhan aku. Tu. Bila dah Allah tu Tuhan kita, kita semayang tu dia kena ada hak ni, hak yang ni yang kata sah i'tikad kita tu. Tu makna khosat tu. Semayang nak bagi terpakai niat kerana Allah Ta'ala, jangan pasal benda lain. Kita semayang bagi elok kerja Tuhan, dia nak letak syurga ke, nak letak neraka, itu hak dia. Tapi Tuhan janji dah kita, hang buat baik aku bagi kebaikan, hang buat jahat aku azab hang. Jadi apa lah kita buat kebaikan kerana Allah Ta'ala, dia sayang kat kita. Bukan senang nak semayang tu pun. Utama dulu solat kita tu Allah. Jangan kita semayang sampai makna qawli, fi'li, qalbi pun kita, insya-Allah nanti ustaz bicara apa tu, ulang balik. Ingat bagi elok. Tu kita bagi cantik elok-elok. Tu dia kata tu qasad, iaitu hanya tanda-tanda orang yang beragama ni.
Iaitu dia kata apa? Iaitu menunaikan ibadah dengan ikhlas. Suami pun kenal Allah Ta'ala, anak pun kenal Allah Ta'ala, semua kenal Allah Ta'ala. Nak makan pun sopa lah, bukan pasal lain, kenal Allah Ta'ala. Aku nak makan ni sekejap aku nak buat lagu nu, aku pergi umrah, kenal Allah Ta'ala. Pendek kata, kita semua kita tuju, tak ada masalah, tak pening kepala. Kalau tidak jadi pening kepala kita. Kita tengok lagi yang ketiga. Yang ketiga apa dah? Menyempurna janji. Nampak tu, yang tu dah. Hak tadi dah habis dah tu, ni dia masuk menyempurna janji. Betul kan janji kita? Tu. Menyempurna janji iaitu mengerjakan segala yang disuruh. Tu dia kata menyempurna janji. Janji bila kita ni macam ni. Dia panggil, mula sekali Allah Ta'ala nak cipta makhluk, nama dia Nabi Adam. Telah cipta makhluk. Allah buat alam ni, Allah Ta'ala saya baca sekarang kan Nabi Adam. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kita benih, semua benih. Zaman zarah dia panggil benih. Allah Ta'ala masukkan benih kita semua ni di dalam tulang belakang Nabi Adam. Hawa tak ada lagi. Kemudian tulang belakang Nabi Adam, Allah Ta'ala perintah benih-benih ni keluar. Dia macam mana? Kecil. Halus. Macam kita kata semut yang kecil-kecil tu. Keluar. Dia Tuhan dia dengar. Tuhan tanya benih-benih tu, alastu bi rabbikum, siapa Tuhan hamba? Kita sini qalu bala. Ni benih-benih ni jawab. Tuhan tanya alastu bi rabbikum, bukan apa lagi benih-benih tu. Benih tu keluar. Hindu, Cina apa semua tak, semua duduk dalam tu. DAP ke apa semua duduk dalam tu. Tuhan tanya benih-benih tu. Benih halus-halus. Alastu bi rabbikum, adakah hangpa ni Tuhan aku? Qalu bala, syahidnya kami menyaksi. Sebelum Tuhan nak kata alastu bi rabbikum ni, Allah yang ni Allah Ta'ala ajak semayang, puasa, zakat, haji, duduk lagu ni dalam jemaah, duduk lagu ni, buat kerja lagu ni, tutup aurat lagu ni, tutup semua. Kemudian qalu bala, syahidnya kami menerima, syahidnya kami berjanji. Apa juga yang kami ikat janji dengan kamu ya Allah, kami akan ikut, patuh, taat. Kemudian Allah Ta'ala perintah masuk balik. Masuk dalam belakang. Habis tu kita tengok fikrah kita orang Islam, benda yang Tuhan larang kita tak mau. Pergi tanya orang kafir, pergi tanya Hindu, ni minum arak itu bagus ke? Todi itu bagus. Mereka pun benci. Kenapa? Perjanjian ikat. Tapi bila ada perjanjian kita dah ikat dengan Tuhan, kita buat balik, azab. Itu yang Allah Ta'ala lempak kita masuk dalam neraka. Pasal apa? Kita dah lawan perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Semayang sehari semalam tu, zaman tu dah Allah Ta'ala ikat. Semayang sehari semalam 5 waktu, zakat, haji, jaga, tutup aurat, buat lagu ni, semua Allah Ta'ala ajak kita. Itu yang kita syahidkan. Kami bersumpah, kami bersaksi ya Allah. Allah Ta'ala masuk dan kemudian Allah Ta'ala keluar. Ni jadilah kita. Ini jadi kita ni. Yang kita buat lah ni, buat hak Tuhan suruh. Pasal apa? Ikat janji kita dengan Allah Ta'ala. Kenapa kita berani hidup bangsa ni, dia Allah Ta'ala kekal neraka? Pasal lawan dia. Dulu janji dengan aku lah, hampa lawan, masuk neraka. Puak ni masuk neraka. Kenapa? Langgar perintah Tuhan. Bila? Dalam zaman zarah tu. Kita nak lagu tu, jaga apa baik. Tu dia kata tu. Kita menyempurnakan janji kita dengan Allah Ta'ala. Jangan sempurna janji kita dengan Allah Ta'ala. Jaga elok-elok. Jangan melampaui zakat, melampaui batas. Jangan melampaui batas. Janji iaitu apa dia menyempurna janji tu, janji nak sempurna tu, nak jauh daripada azab api neraka tu, nak ikut aku ni, nak ikut perintah Allah. Allah dah terima aku ni, Allah redha hidup aku ni, maka iaitu mengerjakan, buatlah kerja kita segala yang disuruh, apa yang Allah Ta'ala suruh. Habis datang tu
Kita dah buat kerja ni semua ikut apa perintah Tuhan. Janji dia bila mau janji zaman zarah tu. Kita semua duduk dah, benih-benih kita ni semua dah. Lah ni benih tu dah keluar tu tabik ni. Benih dah keluar tu tabik lagi tu. Bukan sikit banyak. Kemudian dah kita jadi hamba menyempurna janji, masuk yang keempat pula, tidak melampaui sekat. Sekat ni makna jangan kita melampaui perintah kita dengan Allah dan Rasul. Tu tulis itu. Sekatan, sekat. Kalau dalam faidah ni dia kata sekat, sengkat. Jangan melampaui sengkat. Sini dia kata tidak melampaui sekatan. Apa? Sekat kita tu. Kita dululah ikat janji kita. Nombor 3, ikat janji kita dengan Allah Ta'ala. Jangan kita bocor rahsia. Jangan kita buat benda yang kita dah ikat janji dengan Allah Ta'ala. Tidak dia kata melampaui sekatan, iaitu meninggalkan segala yang dilarang. Benda hak Tuhan larang kita tinggal. Ini tanda-tanda orang yang beragama. Ustaz itu ambil dia mula. Yang pertama, tanda kita orang beragama, sah etikat kita, nombor 1. Yang kedua, benar khasad. Benar khasad. Benar ni termasuknya hakikat ni kita ambil semua daripada Allah. Allah bagi kat Nabi, Nabi ajak kat kita. Buat amal ibadah tuju semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dah kedua dah. Kita dah ada golongan kedua dah. Yang ketiga pula dia kata, ni dia kata menyempurna janji kita ni zaman zarah dulu tu. Kita dengan Allah Ta'ala. Kerana tidak melampaui sekatan. Jangan benda hak Tuhan larang kita jangan buat. Benda hak Tuhan suruh kita buat. Benda yang Nabi larang kita jangan buat. Benda yang Nabi suruh kita buat. Iaitu meninggalkan segala yang dilarang. Apa yang Allah Ta'ala larang, apa yang Nabi larang, kita jangan buat. Buat apa yang Allah perintah, buat apa yang hak benda ni kita tinggal, hak benda ni kita buat. Baik, terkadang-kadang kita ni bila kita tersilap, jangan tinggal, ya Allah ampunilah dosaku. Sebab itu kita tinggal dalam sembahyang, kita jangan tinggal. Sebelum kita nak baca Rabbana Atina tu, pegang, ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosa-dosa yang telah aku lakukan, sama dosa itu dosa besar ataupun dosa kecil, dosa sengaja ataupun tidak sengaja, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah. Saya tak pernah tinggal doa tu. Sama dosa sengaja, tak sengaja, dulu, sekarang, bila-bila, ya Allah ampun, ya Allah terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Kita banyak dalam doa kita banyak. Kita nak mati bila tak tahu. Mungkin saya lagi siapa-siapa boleh gutuk. Mati dia bukan ada syarat. Jadi kita jaga elok-elok. Jadi saya ingat dan asas agama, tanda-tanda agama, insya-Allah kita akan bincang pada bulan depan harus ni kuliah kita dekat tu. Saya tak apa nak elok lagi, tak apa nak sihat lagi. Tuan-tuan tahu, saya tahu, tuan-tuan tahu. Insya-Allah kita akan buat macam Isnin pertama, Isnin keempat. Saya sihat esok. Hak satu tu kan. Hak satu tu pun kita jalan. Perkara yang bersangkut agama tu kita pulun pilah. Kita pulun. Mudah-mudahan esok Allah Ta'ala pulun kita untuk jadi ahli syurga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana
وسلم اعتقادنا وسلم أجداسنا وسلم أرواحنا وسلم أرزاقنا وسلم آباءنا وسلم أمهاتنا وسلم إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.